Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Jamal, nombor matrik 260718. Okey, hari ini saya ingin membentangkan mengenai prinsip pencukaian ekspor di negara Brunei Darussalam. Cukai merupakan bayaran atau sumbangan wajib dari pihak yang dicukai kepada kerajaan. Cukai yang dikutip ini akan digunakan untuk menyediakan atau mengeluarkan beberapa barang dan perkhidmatan atau untuk diagihkan semula kepada sebilangan rakyat. Cukai juga dikenali dengan denda kerana terdapat unsur paksaan dari segi pembayarannya. Dari segi aliran ekonomi, cukai ditakrifkan sebagai pindahan wajib sumber ekonomi daripada sektor swasta kepada sektor awam. Pindahan struktur dan sumber ini berasaskan kriteria tertentu yang telah dikenapasti terlebih dahulu seperti berdasarkan penggunaan barangan atau pemilikan pendapatan dan kekayaan. Negara Brunei mengenakan cukai ekspor ke atas barangan mentah atau separuh siap. Ia bertujuan untuk mengurangkan ekspor barangan jenis ini dan menggalakkan supaya ianya diproses dalam negara sehingga menjadi barangan siap yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi seperti pengeluaran minyak mentah dan gas asli di negara Brunei yang diproses terlebih dahulu sebelum diekspor ke luar negara. Dengan adanya cukai, ia dapat meningkatkan kecekapan ekonomi di samping mencapai agihan pendapatan yang adil. Cukai ekspor adalah sejumlah wang yang dibayar kepada kerajaan daripada peratus pendapatan pembayar cukai atau kos atau perkhidmatan barangan yang dibeli. Pada masa kini, negara Brunei dikenali sebagai negara terkaya di kalangan negara yang membangun. Ini adalah sebuah negara Islam. Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang kecil tetapi kaya dengan sumber minyak dan gas asli. Brunei dikelilingi Malaysia dengan dua bahagian Brunei dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Ibu negara Brunei ialah Bandar Seri Begawan. Dari segi ekonomi, negara Brunei merupakan hasil setengah daripada keluaran dalam negara kasar KDNK yang terdiri daripada pengeluaran minyak, mentah dan gas asli. Negara Brunei mempunyai taraf hidup yang tinggi ekoran daripada hasil yang diperolehi daripada minyak mentah dan juga gas asli. Negara Brunei bergantung kepada harga semasa minyak dunia. Ia menyebabkan ekonomi negara Brunei bergantung kepada semua sektor pengimportan kecuali industri minyak, mentah dan gas asli yang menjadi sumber utama untuk diekspor. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Proses cukai ekspor negara Brunei. Teknik cukai merupakan cukai dikenakan ke atas badan perseorangan dan perbadanan pengekspor, pengilan dan pengimport. Cukai boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu hasil dari cukai langsung dan hasil dari cukai tidak langsung. Cukai langsung adalah cukai yang dikenakan terus ke atas pendapatan atau kekayaan individu atau syarikat seperti cukai pendapatan, cukai sewa filem, cukai harta pusaka dan cukai langsung lain. Cukai tidak langsung ialah cukai yang dikenakan secara tidak langsung kepada individu. Cukai tidak langsung dikenakan apabila seseorang itu membeli atau menggunakan barangan dan perkhidmatan. Contohnya, cukai ekspor dikenakan jika barangan seperti minyak dan gas diekspor ke luar negara dan akan memberikan hasil pendapatan kepada kerajaan negara Brunei. Asas cukai ialah cara pengenaan cukai atau untuk menentukan jumlah atau nilai yang akan dikenakan cukai. Asas cukai terbahagi kepada 5 kumpulan utama iaitu pendapatan sebuah syarikat. Akan dikira nilai cukai akan dikenakan. Pembelanjaan ialah dengan mencampurkan segala pendapatan dibukti dan kemudian ditolak jumlah tabungan yang dapat dibuktikan. Penggunaan cukai akan dikenakan apabila barang atau perkhidmatan yang dikenakan cukai dijual. Contoh cukai berdasarkan asas. Ini ialah cukai excise ke atas rokok dan minuman keras. Cukai import bagi barangan import, cukai ekspor bagi barangan ekspor dan cukai jualan. Kekayaan adalah nilai bersih stok terkumpul seseorang sama ada dalam bentuk simpanan atau pelaburan urus niaga dikenakan cukai ke atas transaksi atau urus niaga tertentu. Struktur kadar cukai terbahagi kepada 3 iaitu kadar tetap, progresif dan regresif. Kadar ini dikenakan ke atas unit barangan dijual atau nilai barangan tersebut. Apabila dikenakan ke atas setiap unit barangan yang kena cukai, ia dipanggil cukai ke atas unit, dan jika cukai dikenakan ke atas nilai atau harga barangan dikenali sebagai cukai ad valorem. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk Kadar cukai ekspor negara Brunei. Pada suku pertama tahun 2020, KDNK negara Brunei Darussalam pada harga semasa berjumlah Brunei dolar 4.56 bilion berbanding Brunei dolar 4.55 bilion pada suku pertama tahun 2019. Sektor minyak dan gas merangkumi aktiviti pelombongan minyak
dan gas serta pembuatan gas secara asli LNG adalah bernilai Brunei dolar 2.4 bilion yang menyumbang sebanyak 52.3% kepada jumlah nilai tambah kasar GVA. Sementara itu, sektor bukan minyak dan gas yang kini termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk, petroleum dan kimia menyumbang sebanyak 47.7% dengan nilai Brunei dolar 2.2 bilion pada harga tetap. KDNK pada suku pertama tahun 2020 meningkat sebanyak 2.4% tahun ke tahun ini. Ini adalah disebabkan oleh peningkatan dalam sektor bukan minyak dan gas sebanyak 10.9%. Manakala sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan sebanyak 4.0%. Berdasarkan jadual 1 dan 2, pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK adalah disebabkan oleh peningkatan permintaan luar iaitu ekspor barangan dan perkhidmatan sebanyak 29.1% berikutan ekspor baru produk petroleum dan kimia. Manakala permintaan dalam negeri mencatatkan penurunan sebanyak 12.4% khususnya bagi perbelanjaan kapital. Walau bagaimanapun, penurunan ini diimbangi oleh peningkatan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah sebanyak 2.1%. Keluaran dalam negeri kasar KDNK adalah ukuran bagi jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam tempoh tertentu setelah ditolak kos barangan dan perkhidmatan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Mulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah Prinsip pencukaian ekspor negara Brunei Darussalam. Pendapatan daripada cukai negara Brunei Darussalam digunakan untuk mentadbir negara dan diagihkan semula ke dalam ekonomi melalui projek-projek pembangunan atau bantuan terus kepada rakyat. Dengan ini, dapatlah kita lihat prinsip-prinsip pencukaian yang sering menjadi ukuran keberkesanan cukai itu sendiri. Yang terdapat 3 ciri prinsip iaitu equity, kecekapan ekonomi dan keberkesanan pentadbiran cukai. Prinsip equity memerlukan cukai diadakan dengan adil lagi saksama ke atas masyarakat. Kecekapan ekonomi ialah pencukaian tidak sepatutnya membebankan masyarakat dengan kos lebihan yang boleh dielakkan di samping tidak menghalang objektif pembangunan ekonomi. Keberkesanan pentadbiran dalam sesebuah negara pula membawa kepada taksiran dan kutipan hasil cukai tidak melibatkan kos yang tinggi ke atas kerajaan dan pembayar cukai. ilmu pelita menerangi kegelapan. Darilah ilmu datangnya amalan, dari amal. Seterusnya, saya ingin memberi penerangan mengenai implikasi cukai ekspor negara Brunei Darussalam. Di bawah rancangan Kemajuan Negara ke-10 bagi tempoh tahun 2012 hingga tahun 2017, Kerajaan Negara Brunei telah meluluskan sebanyak 567 buah projek untuk dilaksanakan dengan peruntukan rancangan sejumlah Brunei dolar 8.2 bilion. Walau bagaimanapun, RKN 10 telah dipanjangkan tempohnya sehingga Mac tahun 2018, menjadikan jumlah projek keseluruhannya sebanyak 568 buah disebabkan oleh penyerapan projek tambahan Jambatan Temburung ke RKN pada tahun keuangan 2017 dan tahun 2018. Peruntukan bagi rancangan ini telah diagihkan kepada 9 sektor utama. Yang pertama, sektor perkhidmatan sosial telah diperuntukkan harga rancangan tertinggi sejumlah Brunei dolar 2,621.3 atau 31.9% daripada harga rancangan keseluruhan. Diikuti pula oleh sektor penggunaan awam. Sejumlah Brunei dolar 1,409.5 juta atau 17.1%. Dan sektor pengangkutan dan perhubungan sejumlah Brunei dolar 1,293.6 juta atau 15.7%. Sebanyak Brunei dolar 6,303.3 juta telah dibelanjakan sehingga 31 Mac tahun 2018. Jumlah perbelanjaan ini merupakan 76.6% daripada harga rancangan Brunei dolar 8.2 bilion yang telah diluluskan. Ini adalah berdasarkan prestasi, kemajuan projek dan perbelanjaan projek-projek mengikut keperluan daripada pihak pelaksana.
Dimulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Pencapaian ekspor bulan Mac tahun 2019 hingga bulan Mac tahun 2020. Negara Brunei Darussalam telah mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak dolar Brunei 416.4 juta, meningkat sebanyak 9.8% daripada dolar Brunei 1290.2 juta daripada bulan yang sama pada tahun 2019. Manakala bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Mac tahun 2020 menurun sebanyak 6.2% berbanding dengan bulan Februari tahun 2020. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 20.8% tahun ke tahun kepada dolar Brunei 1063.1 juta berbanding dolar Brunei 880.2 juta pada bulan Mac tahun 2019. Ini adalah disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan kimia dan bahan api galian hasil daripada aktiviti hiliran. Peningkatan dalam bahan kimia adalah disumbangkan oleh ekspor bahan api ethylene, manakala peningkatan dalam ekspor bahan api galian adalah terutamanya disumbangkan oleh produk petroleum dan gas, yang mana komoditi terbesar negara adalah of the motor spirit of the run unleaded. Pasaran ekspor terbesar bagi negara Brunei Darussalam pada bulan Mac tahun 2020 adalah ke negara Jepun sebanyak 25.8%, diikuti oleh Singapura sebanyak 23.1% dan Republik Rakyat China 14.4%. Dari segi komuniti, ekspor dan bahan api dan galian merupakan penyumbang utama sebanyak 85.5%, diikuti dengan kimia 12.9% dan jentera kelengkapan pengangkutan sebanyak 1.1%. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Kesan cukai terhadap masyarakat Brunei Darussalam. Perkembangan ekonomi Brunei baru-baru ini telah memberikan gambaran mengenai iklim ekonomi dan prestasi negara berkenaan dengan produk domestik kasar KDNK negara, inflasi, perdagangan barang antarabangsa, pekerjaan dan tenaga kerja yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kerajaan telah membuat perancangan pembangunan nasional ke-11 iaitu memfokuskan usaha pembangunan pada pengeluaran sektor bukan minyak dan gas. Pelaksanaan rencana ini untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di negara Brunei dan pemangkin pertumbuhan ekonomi negara sekaligus sektor ekonomi negara tidak bergantungan dengan ekspor minyak dan gas. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah Brunei dolar 3.5 bilion untuk jangka waktu 5 tahun di bawah rancangan pembangunan nasional ke-11 bagi membiayai 186 projek pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pemilihan projek berdasarkan kepada sumbangan mereka terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kemampuan lembaga pelaksana dalam melaksanakan projek tersebut. Rancangan pembangunan nasional ke-11 bertujuan untuk meningkatkan keluaran sektor bukan minyak dan gas yang mengharuskan semua pihak termasuk pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan projek. Bagi melaksanakan inisiatif, sektor awam dan sektor swasta dapat diperkukuhkan dengan meningkatkan tadbir urus awam terutama dalam proses yang berkaitan dengan perniagaan. Ini kemudian akan membantu menarik pelaburan asing dan mempercepat pertumbuhan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Selain itu, pertumbuhan sektor bukan kerajaan memerlukan tempuan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan kemahiran tenaga kerja. Persekitaran perniagaan yang kondusif akan meningkatkan kemampuan sektor swasta untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang inovatif dan bernilai tinggi dan berkualiti untuk menjangkau pasaran antarabangsa. Ini akan membantu meningkatkan ekspor yang akan menghasilkan lebihan neraca perdagangan negara Brunei Darussalam. Sekian, terima kasih. kita mudah-mudahan dirahmati Allah.